RM10 juta nilai jualan digital disasarkan menerusi inisiatif Sabah Digital Hub Launchpad dengan kerjasama TikTok Shops Malaysia bagi memberi peluang kepada usahawan tempatan memanfaatkan platform e-dagang untuk memperluaskan capaian pasaran serta meningkatkan daya saing produk Sabah di peringkat nasional. Kita akan membangunkan 1,000 orang usahawan di seluruh Sabah untuk menggunakan platform TikTok Shop sebagai platform berjualan secara online. Ini melibatkan pelaburan sebanyak RM1 juta daripada TikTok Shop. Inisiatif ini akan dilaksana di beberapa daerah di Sabah termasuk Tawau, Sandakan, Kudat, Tenom, Keningau dan Kota Kinabalu. Kerjasama strategik bersama platform digital dan agensi berkaitan akan terus diperluaskan bagi memastikan lebih ramai usahawan tempatan mampu beralih kepada perniagaan berasaskan digital. Terdahulu, Datuk Iwan dalam ucapannya berkata Sabah SME Fest 2026 anjuran Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR yang berlangsung sehingga Ahad ini menjadi platform penting dalam memperkasa sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sebagai antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi Sabah. Festival ini menyediakan platform kondusif bagi pembangunan perniagaan, inovasi, jaringan strategik serta peluasan akses pasaran kepada usahawan tempatan. Datuk Iwan turut memaklumkan kerajaan negeri kekal komited membantu usahawan melalui pelbagai program pembangunan PMKS, termasuk bantuan SME Up, latihan keusahawanan serta program pendigitalan perniagaan. Pelan Strategik Kuala Penyu 2026 hingga 2030 menjadi landasan penting bagi memperkasa pembangunan daerah itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pelan tersebut merangkumi perancangan dalam aspek pengurusan, penjanaan pendapatan dan pembangunan komuniti. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata penekanan terhadap kelestarian alam sekitar dan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan alam merupakan antara kekuatan pelan berkenaan. Mereka melancarkan plan strategik yang baru 2026-2030 dan meliputi program berhubung dengan pengurusan majlis daerah, kemudian cara untuk mendapat pendapatan mereka, kemudian yang sangat baik bagi saya adalah hubungan mereka dengan komuniti dan alam. Beliau menyatakan demikian selepas program jelajah aspirasi kementeriannya di Majlis Daerah Kuala Penyu. Dalam pada itu, Datuk Arifin memaklumkan cadangan pembinaan pembangunan baharu Majlis Daerah Sipitang akan diteliti bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Saya akan ambil perhatian kerana perlu untuk mereka diberikan kemudahan, keselesaan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai warga di majlis daerah. Beliau turut mengambil maklum keperluan penambahan pegawai dan kaki tangan selaras dengan perkembangan pesat daerah berkenaan. Mengenai cadangan pembangunan Pekan Baharu di Marintaman dan Sindumin, Datuk Arifin berkata ia akan diperhalusi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan pelaburan di daerah Sipitang. Komuniti di setiap daerah disaran menubuhkan pasukan bomba sukarela PBS di kawasan masing-masing bagi meningkatkan kecekapan operasi penyelamatan sekiranya berlaku kebakaran atau bencana. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Sabah Muhammad Alfian Salio menegaskan peranan 34 PBS yang aktif setakat ini berjaya membantu menangani kes kebakaran dan bencana sebelum ketibaan pihak JBPM Sabah. Faktor geografi Sabah yang luas serta jarak yang jauh daripada balai bomba dan penyelamat sedia ada menjadikan PBS sangat diperlukan demi memendekkan waktu respons. Dapat membantu ataupun first respond kepada JBPM Negeri Sabah, khususnya kepada apabila ada bencana berkaitan dengan kebakaran, boleh merespon pertama kepada daerah-daerah yang jauh. Itu adalah sangat penting kerana menjadi kita punya sumber ataupun kita punya respon yang pertamalah untuk buat berkaitan dengan apa-apa berkaitan dengan pemadaman ataupun penyelamatan.
Setakat ini terdapat 34 PBS di Sabah dengan kekuatan anggota 1,600 orang. Insentif pelajar cemerlang STPM di Kunak bakal ditambah daripada RM500 kepada RM700. Adun Kunak Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, cadangan itu dibuat sebagai penghargaan kepada pelajar yang berjaya mencapai keputusan cemerlang. Jadi saya mohonlah daerah-daerah kecil ini dibagi dan insentif selalunya mereka dibagi kepada Straight 4 ni akan dibagi RM500 tetapi tahun ini saya akan naikkan kepada RM700 kepada individu-individu yang mendapat Straight 4 lah. Kejayaan pelajar STPM di Kunak membuktikan daerah itu memiliki bakat dan potensi besar dalam bidang akademik. Lebih 3,000 masyarakat hadir memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Putatan. Majlis perasmian disempurnakan Ahli Parlimen Putatan Datuk Shah Helmi Yahya. Sempena majlis ini, tokoh bahasa sastra dan budaya Sabah, Datuk Jamdin Buyung, diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Putatan. Ketika ditemui, beliau mahu sambutan Ma'al Hijrah dihayati sebagai pemangkin perubahan kehidupan ke arah lebih baik. Jadi inilah bagi saya melihat yang konsep hijrah ini ialah ke arah membangunkan masyarakat kedua-dua sekali dari segi kerohanian dan juga sosioekonomi. Beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap penganugerahan yang diberikan. Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai hub kebudayaan antarabangsa menerusi penganjuran Festival Tarian Kebudayaan Antarabangsa kedua dan Pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2026. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, program bukan sekadar mempromosikan warisan budaya, malah memperkasa generasi muda untuk menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa. Penyertaan lebih 10 negara membuktikan kebudayaan berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan masyarakat serta memperkukuh hubungan antara negara. Beliau berucap merasmikan festival berkenaan di Penampang. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Syamsurizal Muhammad Zainal. Peserta Indonesia, Alicia Ziliana, dinobatkan sebagai Ratu Budaya Antarabangsa 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah menjalankan pemeriksaan susulan tular di media sosial mengenai dakwaan sotong yang dijual di Pasar Besar Kota Kinabalu mengandungi ikan di dalamnya. Pengarah KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidan berkata, siasatan awal mendapati keadaan itu bukan dilakukan secara sengaja untuk menambah berat timbangan. Menurutnya, ikan berkemungkinan memasuki rongga badan sotong ketika proses tangkapan. Pemeriksaan turut mendapati peniaga mematuhi peraturan KPDN termasuk mempamerkan tanda harga dengan jelas serta menggunakan alat timbang sah. KPDN Sabah menasihatkan peniaga supaya lebih teliti memeriksa hasil laut sebelum dipasarkan. Pemantauan berterusan akan dijalankan bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara. Seorang remaja lelaki warga asing dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dan 8 kali sebatan oleh Mahkamah Session Sandakan atas kesalahan merompak seorang wanita warga emas Mac lepas. Tertuduh ahli manja Aroiski 19 tahun didapati menceroboh kediaman mangsa berusia 61 tahun di Taman Megah Sandakan awal pagi 21 Mac lalu sebelum mengikat dan mencederakan mangsa. Tertuduh kemudian melarikan barangan berharga melibatkan kerugian kira-kira RM20,000. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Mahkamah memerintahkan tertuduh dirujuk ke Jabatan Imigresen selepas selesai menjalani hukuman. Dalam prosiding sama, tertuduh turut berdepan pertuduhan merogol mangsa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, mahkamah tidak menerima pengakuan tertuduh sehingga laporan perubatan lengkap diterima dan menetapkan 27 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Jasmine Walter.
Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Norsila Talaha. Salam Malaysia Madani.